Adakah awak semua pernah buat air? Bagaimana awak hendak menyediakan air teh? Bagaimana awak hendak melarutkan gula dengan kadar yang cepat? Adakah perlu menggunakan air sejuk atau air panas? Dah. Hai, jumpa lagi kita. Kali ini kita akan belajar berkaitan dengan kadar ketelarutan bahan bersama Cikgu Siti. Okey, pada video kali ini murid-murid perlu tahu pertama, apakah maksud ketelarutan bahan dan apakah faktor-faktor yang menyebabkan yang mempercepatkan kadar ketelarutan bahan. Apakah maksud ketelarutan? Ketelarutan adalah proses di mana zat larut melarut di dalam pelarut. Okey, jom kita pergi dapur. Okey. Soalan pertama, adakah suhu pelarut mempengaruhi kadar ketelarutan? Adakah suhu yang sejuk, suhu pelarut yang sejuk atau suhu pelarut yang panas mempengaruhi kadar ketelarutan? Okey, di sini cikgu ada satu cawan berbubuh air sejuk, ya. Okey, cikgu namakan cawan G ataupun gelas G. Okey, satu lagi air panas. Okey, gelas H atau cawan H. Kemudian cikgu letak gula 1 sudu dan kacau, ya. Okey, di sini apakah ramalan awal-awal? Adakah air yang sejuk? Adakah gula tersebut melarut dalam air sejuk lebih cepat daripada air panas? Atau gula tersebut melarut di dalam air panas lebih cepat daripada air sejuk? Mana satu? Ya, betul, ya. Okey, hipotesis awak adalah semakin tinggi suhu pelarut, semakin tinggi kadar ketelarutan. Okey, di sini ada dua radas G dan H. Okey, apakah pemboleh ubah? Pemboleh ubah ada 3, iaitu pemboleh ubah manipulasi, bergerak balas dan dimalarkan. Okey, pemboleh ubah manipulasi adalah suhu pelarut, bergerak balas kadar ketelarutan dan dimalarkan adalah saiz zat terlarut. Okey, lepas beberapa ketika kita akan dapati bahawa gula atau garam di dalam gelas H larut dahulu. Kenapa ini terjadi? Kerana garam dalam bikar H larut dahulu kerana suhu pelarut adalah lebih tinggi. Okey. Soalan kedua, adakah kadar kacauan mempengaruhi kadar ketelarutan? Di sini cikgu ada 2 cawan. Okey, cikgu letakkan serbuk garam pada kuantiti yang sama dan isi padu air pada kuantiti yang sama. Okey, pada G kacau perlahan, pada K kacau cepat. Kita kacau cepat. Okey, apakah ramalan awal-awal? Adakah garam pada J larut dahulu atau garam dalam K larut dahulu? Dan apakah yang menyebabkan D larut? Okey, betul. Ramalan awak menyatakan bahawa semakin tinggi kadar kacauan, semakin tinggi kadar ketelarutan. Dan pemboleh ubah dekat sini adalah kadar kacauan, bergerak balas kadar ketelarutan dan dimalarkan saiz zat terlarut. Selepas beberapa ketika, kita akan dapati bahawa garam dalam gelas K larut dahulu. Kenapa? Kerana kadar kacauan adalah lebih tinggi. Okey, di sini cikgu ada garam halus dan garam kasar pada cawan L dan cawan M. Dan adakah saiz zat larut mempengaruhi kadar ketelarutan? Saiz zat larut di sini adalah garam halus dan garam kasar. Hipotesis awal kita boleh meramalkan bahawa semakin kecil zat terlarut, semakin tinggi kadar ketelarutan.
ketelarutan. Dan pemboleh ubah di sekat sini adalah manipulasi saiz zat terlarut, bergerak malas kadar ketelarutan dan dimalarkan suhu pelarut. Selepas beberapa ketika, kita akan dapati bahawa L larut dahulu, garam di dalam L larut dahulu. Kenapa? Kerana zat larut adalah lebih kecil. Kenapa saiz zat larut melarut lebih cepat? Okey, saiz zat larut yang lebih kecil akan mempunyai luas permukaan yang terdedah lebih besar, menyebabkan pelanggaran zat larut dengan air lebih kerap, dan ini akan meningkatkan kadar ketelarutan. Kenapa suhu pelarut yang tinggi melarutkan zat larut dengan lebih cepat? Suhu pelarut yang tinggi akan mempercepatkan pergerakan zarah-zarah pelarut. Pergerakan zarah-zarah pelarut yang cepat ini menyebabkan pelanggaran zat larut dan pelarut lebih kerap. Ini akan meningkatkan kadar ketelarutan bahan. Seterusnya, kenapa pelarut yang dikacau dengan laju melarutkan zat larut dengan lebih cepat? Apabila pelarut dikacau dengan cepat, maka zarah-zarah pelarut bergerak dengan lebih cepat. Dan ini akan menyebabkan pelanggaran zat larut dan pelarut lebih kerap dan sekaligus akan meningkatkan kadar ketelarutan. Di sini kita boleh simpulkan bahawa kadar ketelarutan dipengaruhi oleh 3, iaitu suhu pelarut, saiz zat pelarut dan kadar kacauan. Kadar ketelarutan meningkat apabila kadar kacauan lebih laju, suhu pelarut tinggi dan saiz zat pelarut kecil. Okey, jadi ilmu ini kita boleh gunakan apabila kita hendak menyediakan minuman air panas. Contohnya, apabila awak hendak menyediakan air teh, pastikan gula yang awak gunakan adalah gula halus. Kemudian air panas, dan awak kena kacau dengan kacauan yang lebih laju supaya gula tadi mudah ataupun cepat larut dalam air. Sekian saja perkongsian dari cikgu. Semoga bermanfaat untuk semua.